Dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan rakyat takkan sokong parti cuba jatuhkan kerajaan, Wan Junaidi. Ini adalah daripada ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak (PBB) yang mengatakan kenyataan ini. Dan di sini saya lihat bahwa kenyataan ini mengelirukan rakyat dan juga cuba membohongi rakyat Sarawak. Karena apa saya berkata seperti itu? Karena kita tahu PRU ke-14 apabila Pakatan Harapan Berjaya menang dan menubuhkan kerajaan, tiba-tiba PBB ini yang dulu gabungan mereka ni PBB dan ditukarkan kepada GPS gabungan Parti Sarawak, yang mana mereka masuk bergabung dengan PH untuk menubuhkan kerajaan. Jadi apabila Tun letak jawatan, mereka menarik sokongan dan mereka menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang ada hari ini. Hari ini keluarkan kenyataan rakyat takkan sokong parti yang cuba menjatuhkan kerajaan. Saya nak beritahu kepada rakyat Sarawak bahawa GPS ni apabila keluar kenyataan seperti ini, dia bukan sahaja cuba menjatuhkan, tetapi GPS lah dalang menjatuhkan PH. Kerana mereka inilah bersekongkol dengan kerajaan yang ada hari ini. Yang kalau rakyat rasa tidak senang di Sarawak, tidak puas hati, maka GPS juga bersubahat untuk menubuhkan kerajaan ini. Kerana mereka ada 18 kerusi dalam kerajaan yang ada hari ini. Ada share mereka dalam kerajaan yang ditubuhkan hari ini, kerajaan Perikatan Nasional ini. Jadi kalau dia keluarkan kenyataan seperti ini, bermakna rakyat jangan sokong GPS kerana GPS bersekongkol dengan kerajaan yang ada. Ini kenyataan dia. Saya sebagai rakyat cuma boleh membuat kenyataan saya sebagai kenyataan yang saya tidak suka dengan kenyataan ini, seolah-olah menipu rakyat. Ini hakikat. Selama ini GPS apabila bertanding di Sarawak, mereka akan laungkan, jangan sokong parti Semenanjung, jangan sokong parti yang mempunyai pertalian dengan Semenanjung. Tapi rakyat Sarawak dibohong dengan 6 lebih tahun parti GPS ini ataupun PBB ini. Sebenarnya mereka ini bergabunglah dengan parti Barisan Nasional, yang mana kita tengok logo mereka warna biru itu, tong biru mereka itu yang ada di Sarawak tu dulu. Itulah parti mereka yang bergabung dengan Semenanjung, yaitu sokong oleh parti besar yaitu UMNO. Jadi ini adalah satu kebohongan kepada rakyat Sarawak. Konon-kononnya mereka ini parti lokal, tetapi hakikatnya tidak ada satu parti pun di Sarawak itu boleh membentuk satu kerajaan. Kerana parti ini selagi dalam pergabungan Malaysia ini harus buat satu pergabungan yang besar untuk membentuk satu kerajaan di pusat. Jadi jangan membohongi rakyat lagi. Ini apabila parti lokal, parti apa yang ada di Sarawak, semua kata nak parti lokal, nak memerintah Sarawak. Apa mereka ni tak faham ke? Ataupun cuba nak menipu rakyat bahawa kalau mereka tak bergabung di Parlimen Malaysia tu, bagaimana mereka nak mendapat peruntukan, bagaimana mereka nak membuat projek baru ataupun membuat perubahan ataupun pembangunan di negeri Sarawak. Ini adalah satu yang saya lihat permainan politik murahan yang cuba ditanamkan kepada rakyat di Sarawak, yaitu jangan lawan perintah. Jangan lawan perintah di Sarawak itu mereka sendiri yang sokong parti-parti ini untuk memerintah. Ahli-ahli parlimen ni, adun-adun yang ada di Sarawak itu, kamu oranglah yang sokong. Kamu oranglah yang memberi mereka undi untuk menjadi pemimpin kamu di sana. Tapi datang ke kampung kamu, mereka seolah-olah jadi raja. Pada hakikatnya kamu oranglah bagi dia undi. Jadi carilah pemimpin yang betul-betul. Sekarang ini, apa yang cuba dimainkan ini, GPS ini, kita lihat. Ini adalah satu yang menipu kepada rakyat, yang mana apabila dia mengatakan rakyat takkan sokong parti cuba jatuhkan kerajaan, tetapi mereka bukan saja cuba jatuhkan kerajaan. Mereka inilah dalang menjatuhkan kerajaan. Ini hakikat. Saya ulang-ulangkan ini supaya rakyat paham, supaya jangan mereka tipukan lagi. Dan saya juga nak beritahu ke rakyat Sarawak. Saya tak kisah, kerana kalau ahli parlimen, yes, bolehlah nak bertanding di negeri mana pun, hak mereka, boleh. Tetapi kalau dia keluarkan kenyataan seolah-olah menipu rakyat Sarawak, yang mana kita tahu dia ini juga yang keluar kenyataan ini, apakah dia ni anak lokal Sarawak? Cek anak Sarawak. Saya tak nak cerita panjang di situ, tetapi jangan dia cuba mengelirukan rakyat Sarawak dengan perkataan-perkataan seperti ini untuk mendapatkan sokongan politik dia. Jadi saya pun sebagai rakyat keluar ke kenyataan politik untuk membidas kenyataan yang seperti ini. Ini adalah satu pembohongan kepada rakyat Sarawak.
kerajaan yang ada di Sarawak itu, kerusi yang ada di Sarawak itu tidak akan boleh membentuk satu gabungan atau membentuk apa yang mereka mahu kalau tidak bergabung dengan kerusi yang ada di pusat. Ini adalah hakikat. Kadang-kadang ramai kawan-kawan juga bertanya ataupun mengeluarkan kenyataan mereka ataupun bercakap secara telepon ataupun video call dengan saya berkenaan dengan isu ini. Saya cakap tak boleh. Siapapun kerajaan yang memerintah di negeri Sarawak harus bergabung dengan mana-mana parti, tak kira nak membangkang ataupun nak jadi kerajaan. Tetapi mereka tidak boleh bersendirian kerana mereka nak mendapat peruntukan daripada pusat. Kerana kita ini dalam gabungan Malaysia. Yang mana MA63 itu adalah mereka punya perjanjian. Tetapi perjanjian itu juga seperti mana yang dipertikaikan oleh ramai anak Sarawak hari ini tidak check and balance ataupun tidak adil. Kerana pemerintahan kita ini asyik menipu. Yang mana kita lihat agihan-agihan yang sepatutnya 1/3 diberikan kepada Sabah dan Sarawak tidak jelas isunya. Yang mana kita dengar cuma diberi 5%. Padahal status Sabah dan Sarawak ini kita tahu bahawa ini adalah dulu sebuah negara. Yang mana diturunkan status kepada negeri. Lepas tu ini diturunkan pula oleh Perdana Menteri yang ada ni nak jadikan wilayah pula. Saya pun dah tak faham lah. Apa bezanya wilayah ni? Apa untungnya jadi wilayah? Apa kalau Sarawak jadi wilayah nanti dapat peruntukan sebanyak 100 triliun? Atau atas cakap saja. Ini adalah permainan politik mereka yang mana kita lihat hari ini. Mereka cuba mengatakan bahawa mereka lah parti lokal dan memecah belahkan kaum-kaum yang ada di Sarawak. Tujuan untuk mereka mengecilkan kepada tidak berkuasa ataupun tidak menjadi majoriti. Kerana mereka tahu bahawa kaum Dayak yang di Sarawak itu kaum yang terbesar. Dan saya pun tak faham lah apakah bancian-bancian itu tepat atau tidak yang ada di Sarawak untuk mereka nak menunjukkan bahawa kaum Dayak itu berapa persen. Nah, itu kita kena lihat dari sisinya. Kerana ini adalah satu penipuan yang mana sudah berpuluh tahun. Dan kerajaan Sarawak ini tidak pernah bertukar. Dan apabila kerajaan ini tidak pernah bertukar, maka di mana-mana kerajaan pun, di mana-mana negara, kenapa kerajaan dia tidak pernah ditukar, maka tak ada check and balance, maka sesuka hati mereka nak uruskan tender, nak uruskan projek. Kerana tak ada check and balance dan mereka agihkanlah kepada mana-mana pun yang mereka mahu. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini, yang mana berlaku di pusat. Begitulah berlaku di negeri. Cuma bezanya negeri dengan negara. Jadi mereka akan menggunakan kuasa yang mereka ada dan mereka tahu bahawa 5 tahun ni, satu penggal ni pun saya tetap akan memerintah. Penggal depan pun saya akan memerintah dan begitulah seterusnya sampai berpuluh-puluh tahun. Pembangunan itu yang kita lihat hari ini, yang mana tidak merata, yang mana kita lihat Dayak pun kaum-kaum pendalaman masih jauh ketinggalan. Padahal mereka dah memerintah begitu lama. Mereka nak mengatakan ini tidak gagal. Ini adalah satu yang sudah sebenarnya gagal. Tetapi kerana rakyat masih ditipu dan ditindas dengan cara yang sangat halus, maka perkara ini tidak dapat diselesaikan. Jadi rakyat Sarawak, rakyat Malaysia, fikir-fikirkan apa kenyataan yang dikeluarkan oleh rakyat. Takkan sokong parti cuba jatuhkan kerajaan. Dan mereka sendiri telah menjatuhkan kerajaan. Bukan cuba menjatuhkan. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu GPS Sarawak ini. Thank you.